Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Alhamdulillah kita masih lagi diberi peluang untuk bersama-sama pada hari ini. Okey, saya harap semua anak murid saya berada dalam keadaan yang sihat sejahtera. Okey, pada hari ini kita akan belajar bidang sirah yang bertajuk Perjanjian Hudaibiyah. Okey, sebelum tu kita baca doa dulu sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Amin. Okey, kita tengok apa dia peristiwa yang berlaku sehingga membolehkan sebuah perjanjian ditandatangani oleh Nabi SAW dan juga orang Quraisy Mekah. Okey, ini di antara peristiwa-peristiwanya. Okey, yang pertama, ingin menunaikan umrah. Sebab apa? Pada satu hari Nabi Muhammad SAW telah bermimpi mengunjungi Masjidil Haram, bercukur dan bergunting rambut bersama-sama dengan para sahabat. Kemudian baginda menceritakan pula mimpi dia tu kepada kaum muslimin. Lalu mereka membuat persiapan untuk menunaikan umrah dan mereka berangkat ke Mekah pada bulan Zulqa'aidah tahun ke-6 Hijrah. Seterusnya, okey, umat Islam merasa rindu untuk ke Mekah, yang mana semua kita dah tahu kisah Nabi Muhammad SAW telah berhijrah dengan umat Islam ke mana? Ke Madinah. Jadi sudah semestinya lah umat Islam berasa rindu untuk pulang ke kampung halaman mereka di Mekah, dan juga dapat menziarahi sanak saudara mereka di sana. Okey, seterusnya, walau bagaimanapun rombongan Nabi Muhammad SAW dan bersama umat Islam telah disekat. Disekat oleh siapa? Okey, bila sampai di satu tempat bernama Hudaibiyah, mereka ni telah disekat dan dihalang. Dihalang oleh orang Quraisy Mekah. Okey, kenapa? Kenapa orang Quraisy Mekah ni menghalang untuk Nabi bersama umat Islam masuk ke dalam Mekah? Ini disebab dia. Sebab mereka takut orang Islam ni menguasai kota Mekah. Sebab apa? Mereka dah banyak kali tewas dalam peperangan sebelum ni. Okey, jadi Nabi Muhammad SAW telah menghantar seorang wakil sebagai jurucakap. Siapa wakil tu? Okey, wakil tu adalah Uthman bin Affan. Sebab apa Nabi memilih ataupun menghantar Uthman bin Affan untuk menjadi wakil kepada baginda? Okey, sebabnya Uthman ini adalah merupakan sahabat Nabi yang matang dan juga berlemah lembut. Kalau kita nak hantar wakil, jurucakap, mesti kita cari yang berhemah, berlemah lembut. Kita tak maulah bagi wakil yang kasar, susah untuk kita nak mencapai kata sepakat tu. Okey, jadi Uthman bin Affan ni juga adalah seorang yang hartawan dulu dekat Mekah. Jadi dia dikenali dan juga disenangi. Jadi sebab itulah Nabi SAW menghantar wakil bernama Uthman bin Affan. Okey, setelah beberapa hari mereka telah diberitakan bahawa Uthman bin Affan ni telah dibunuh. Bila dia tahu berita itu, mereka timbul rasa gusar, bimbang dan juga marah. Umat Islam ni lah berasa marah, sehingga Nabi dan sahabat melakukan sumpah setia. Sumpah setia untuk menuntut bela atas kematian Uthman sekiranya benar Uthman itu dibunuh. Okey, sumpah setia itu berlaku di bawah pokok di Hudaibiyah. Okey, bila mereka dah membuat sumpah setia, jadinya orang Quraisy Mekah ni dia berasa gentar, takut. Lalu mereka pun menghantarlah seorang wakil. Siapa wakil mereka ni? Okey, wakil mereka bernama Suhail bin Amru. Okey, Suhail bin Amru ni seorang yang segak, tinggi, berlesung pipit. Maka datanglah Suhail bin Amru ini berunding dengan Nabi SAW.
Maka dengan itu terhasillah perjanjian Hudaibiyah di antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Quraisy Mekah. Masa perjanjian Hudaibiyah itu berlangsung, Sayyidina Ali ni telah menjadi penulis atau pencatat lah, pencatat kepada perjanjian itu pada masa itu. Okey, kita tengok apa dia isi perjanjian. Yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun. Okey, genjatan senjata selama 10 tahun ni apa dia maksud dia? Maksud dia tidak akan berlaku sebarang peperangan. Tidak adalah tumpah darah di antara kedua-dua belah pihak. Isi perjanjian yang kedua, umat Islam tidak dibenarkan menunaikan umrah pada tahun itu. Okey, semasa berlakunya perjanjian Hudaibiyah ini iaitu pada tahun 628 Masihi, jadinya pada tahun itu mereka tidak dibenarkan, maka mereka kena balik semula ke Madinah dan datang semula untuk melakukan atau menunaikan pada tahun berikutnya iaitu 629 Masihi. Isi yang ketiga, kedua-dua pihak bebas membuat perjanjian dengan pihak lain. Okey, makna kata suku kaum Arab ni dia bebaslah memihak kepada Nabi ke ataupun kepada orang Arab Quraisy. Seterusnya yang keempat ialah orang Quraisy Mekah yang ke Madinah hendaklah dipulangkan. Tetapi orang Islam Madinah pergi ke Mekah tidak perlu dipulangkan. Okey, bila dah terjadinya perjanjian Hudaibiyah ini, Sayyidina Umar terus bangun dan bagi tahu pada Rasulullah bahawa isi kandungan perjanjian ini adalah seakan-akan berat sebelah dan dia tidak berpuas hati. Okey, pada masa itu Sayyidina Umar ni dia mengadu kepada sahabat baik dia. Siapa sahabat baik dia? Abu Bakar. Dia mengadulah, kata dia tak puas hati isi kandungan perjanjian Hudaibiyah ni, macam berat sebelah, tak adil semualah kan. Jadi Abu Bakar menenangkan dia dengan menjawab, wahai Umar, Rasulullah SAW ni adalah utusan Allah. Jadi kata-kata Nabi ini adalah wahyu daripada Allah. Jadi kita kena terima dengan hati yang terbuka. Dan Umar pun akurlah dengan nasihat Abu Bakar. Okey, sebenarnya perjanjian Hudaibiyah ini menunjukkan atau menampakkan kematangan Nabi sebagai pemimpin sebenarnya, sebab Nabi berfikiran jauh. Sebab apa kita kata Nabi berfikiran jauh? Sebab apa? Kita tengok yang pertama, genjatan senjata selama 10 tahun tidak. Jadi memang tidak akan ada sebarang peperangan berlaku di antara umat Islam dan juga Arab Quraisy. Dan juga bila mereka bersetuju untuk menandatangani perjanjian tersebut, maka secara automatik sebenarnya mereka ni dah iktiraf bahawa Madinah ini adalah sebagai sebuah negara. Okey, yang seterusnya, cuba tengok orang Quraisy Mekah ke Madinah hendaklah dipulangkan. Sebenarnya itu bagus untuk peluang menyebarkan Islam melalui muamalah antara orang Islam dengan orang bukan Islam di Mekah sebenarnya. Jadinya akan semakin ramailah penduduk Mekah yang akan memeluk Islam. Itulah pemikiran Nabi Muhammad SAW ini sangat brilliant. Okey. Iktibar dan hikmah peristiwa perjanjian Hudaibiyah kita tengok daripada 3 sudut. Yang pertama, sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, sebagai seorang yang dipimpin. Dan yang ketiga, sebagai seorang Muslim. Okey, sebagai pemimpin, bijak, merancang dan juga mengatur strategi, mengatasi masalah dengan tenang dan juga rasional, bijak membuat keputusan. Okey, sebagai yang dipimpin pula, taat kepada pemimpin selagi mana tidak melanggar syarak. Seterusnya, berganding bahu dan menyokong pemimpin dan juga mengamalkan toleransi.
Okey, sebagai Muslim, mentaati perintah Allah dan Rasul, bersungguh-sungguh melakukan sesuatu dan juga menepati janji. Okey, kesimpulannya, kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW ini telah membawa kepada termeterainya Perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian ini ternyata memberikan kebaikan kepada umat Islam dan faktor utama berlakunya pembukaan kota Mekah. Okey, satu lagi saya nak highlight dekat sini. Perjanjian Hudaibiyah ini dinamakan sempena dengan nama tempat termeterainya perjanjian ini, iaitu di Hudaibiyah. Okey, saya rasa sampai dekat sini saja. Kita dah berbincang tadi tentang peristiwa, tentang isi kandungan perjanjian Hudaibiyah, iktibar dan hikmah, semua kita dah bincang. Okey, jadi sekiranya ada apa-apa masalah ataupun tidak faham, boleh terus hubungi saya. Okey, saya akhiri PDP pada hari ini dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.